Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat lumba motosikal tanah air. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Kart Break. Bagi episod kali ini, kita bakal membawa anda semua penonton di rumah melihat semula perjalanan pusingan terakhir yang dilangsungkan di litar antarabangsa Sepang pada 23 dan 24 Disember yang lalu. Fokus pada episod ini ialah perlumbaan bagi kategori satu pengeluar Honda Dash 125 Challenge dan juga salah satu kategori utama CP125. Mari kita mulakan dengan melihat aksi di kategori Honda Dash 125 Challenge. Semua pasti teruja ingin melihat kesudahan bagi kategori ini kerana tempat teratas kedudukan keseluruhan di antara Aish Ishafi Hairul Hafiz dan Nabil Abdul Rahman hanya dibezakan satu mata di antara mereka. Tambahan pula, pelumba di kedudukan ketiga Muhammad Faiz Nazmi Muhammad Radwan juga mampu mencabar mahkota kejuaraan dengan kini mengutip 95 mata. Mari kita saksikan semula aksi perlumbaan pusingan terakhir bagi kategori Honda Dash 125 Challenge ini. 6 pusingan akan menjadi penentu bagi musim 2020 ini untuk mengetahui siapakah bergelar juara bagi cabaran Honda Dash 125. Mereka dilepaskan sekarang. Agak terlewat sedikit itu adalah Lokman yang agak terlewat sikit di awal perlumbaan, tapi tidak mengapa kerana dalam perlumbaan ini kita ada 6 pusingan untuk mereka lalui menuju ke seleka pertama ini. Seperti juga dengan Yamaha Petronas Super Series tadi, merupakan satu jenama, satu pengeluar yang mana mereka menggunakan, kesemua mereka menggunakan jentera yang sama. Kita perlu melihat nombor untuk mengetahui pelumba mana yang berada di hadapan. Sebenarnya kalau perlumbaan yang kita lihat sekarang ini memang sukar untuk kita menjagakan sama sahaja, tapi apa yang penting mereka juga perlu berjaga-jaga kerana sedikit kesilapan ini membuatkan sekelip mata keadaan ini akan berubah. Ya, dalam perlumbaan ini kalau kenapa kedudukan mata mereka tidak begitu jauh, kerana kalau kita lihatkan pencapaian perlumbaan di mana kalau kita lihatkan pada perlumbaan sama rata dalam kejuaraan yang mereka capai, di mana di pusingan yang pertama dimenangi oleh Faiz Nazmi Radwan juga dalam cabaran kejuaraan. Pusingan yang kedua dimenangi oleh Aish East. Di pusingan yang ketiga dimenangi oleh Adib Haris Azwad. Pusingan yang keempat dimenangi oleh juga oleh Adib Haris Azwad. Tapi pusingan 5 dan 6 masih ada peluang untuk orang yang sampai. Jadi di situ penentuannya. Kita dalam 2 pusingan terakhir sekarang ini, Nabil di depan, IC di dalam kumpulan yang sama, Faiz Nazmi juga dalam kumpulan yang sama sekarang ini. Jadi 3 pelumba yang dalam perebutan kejuaraan. Kita nantikan mereka sampai ke pusingan akhir, saya kira, kerana sekarang ni dalam kumpulan ini sama ada kita lihat nombor 11, ada ke tidak, 16 saya tahu ada, nombor 2 ada dalam kumpulan ini. Pastikan nombor 11 ada dalam kumpulan yang sama juga, kerana di situ mereka akan mencut pada lap yang terakhir nanti. Yang saya nampak ada 11 dalam kumpulan ini. Ya, 11 yang merupakan Faiz Nazmi Radwan, dan kalau kita lihat sekarang ini ada beberapa pelumba yang cukup rapat. Ini yang meluncur laju menuju ke selekoh yang keempat ini. Kita memperlihatkan di manakah kedudukan Faiz Nazmi naik di tempat yang kedua sekarang ini. Dia belum sampai. Faiz belum sampai dan naik tempat kedua. Tapi Faiz dia 14 mata di belakang pendahulu. Dia perlu menang dan mengharapkan pendahulu keseluruhan sekarang ini berada di luar podium ICE, untuk berada di luar podium untuk ada peluang untuk gelaran juara. Begitu juga dengan Nabil Abdul Rahman dan juga berada pada kedudukan di belakang. Tapi sekarang Nabil yang berada di tempat yang kedua sekarang. Nabil yang ada kelebihan di antara Nabil dan ICE sekarang. Sekarang ini mereka menuju ke pusingan yang terakhir. Kita akan lihat siapakah yang akan menjadi juara keseluruhan dengan Faiz
sekarang ini mula memuncul laju untuk menuju ke selekoh yang pertama. Ada beberapa pelumba yang sekarang ini ada seorang pelumba Faiz Tapi dia diberikan amaran pertama kerana melepasi garisan had di Lita. Kita lihat jatuh tempat yang ke-11 Nasha. Jatuh tempat yang ke-8 maafkan saya, ICE. Kerana kita lihat dari depan mendapat nombor motosikal masing-masing ini 16 dan juga 2 yang kita lihat, di mana 2, 13, 11 berada di belakang. Memang agak suka kita nak lihat siapa di depan kerana berdasarkan nombor baru kita dapat lihat di hadapan. 11 berada di situ, 16 berada dalam kumpulan ini. Ini ada 16, Nabil sini, mana IC? Tidak nampak IC yang tiada. Terjatuh 2 pelumba. 3 pelumba terjatuh. Siapa yang terlibat kerana dalam perebutan kejuaraan keseluruhan yang ini menjadi persoalannya kerana 3 pelumba di hadapan yang terjatuh. Ini adalah kelompok utama, kelompok hadapan. Kita akan lihat nombor 16 ada Nabil ada. Jadi Nabil terselamat sekarang ini. Nabil kedudukan baik untuk gelaran juara keseluruhan kerana dia berada di hadapan di tempat yang kedua sekarang ini di depan Iman Hakim Abdul Rahman. Dan sekarang ini menuju ke garisan penyelamat 3 pelumba. Nombor 4 Ahmad Yasir Nabil memecut sekarang ini mendapatkan kelebihan stream untuk dia masuk. Sangat rapat Nabil Abdul Rahman yang berjaya menang berdasarkan keputusan yang ada. Tapi foto finish mungkin menentukan nanti. Ahmad Yasir tempat yang kedua, Iman Hakim tempat yang ketiga, dan ICE tempat yang kelima. Bermakna Nabil Abdul Rahman adalah juara. Nabil Abdul Rahman bersaing sengit hingga ke penghujung perlumbaan dan memenangi perlumbaan sekaligus muncul juara keseluruhan kategori Honda Dash 125 Challenge musim 2020. Dia pelumba yang menangi perlumbaan tadi dan juga berjaya untuk mengangkut kejuaraan keseluruhan adalah Nabil Abdul Rahman dengan mengumpul 133 mata. Tanya kepada pemenang untuk cabaran Honda Dash 125cc. Pasti aksi mengagumkan yang dipamerkan beliau mampu menarik minat pasukan-pasukan yang bersaing di kategori Wira KBS. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya selepas ini kita akan melihat pula aksi daripada kategori utama CP125. Jangan ke mana-mana. (107), (106) dan (104). Itulah mata yang dikumpul ketika ini oleh 3 pelumba teratas dalam kedudukan keseluruhan kategori CP125 iaitu Muhammad Syafiq Rasul dari pasukan 1XOX SAG Team, Muhammad Syafiq Rosli dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor dan Muhammad Adib Rosli dari pasukan Yippon Yamaha YY Pang Racing. Sebelum kita melihat aksi perlumbaan, mari kita saksikan semula shootout yang telah dilangsungkan sebelum perlumbaan ini. Nasha ceritakan sikit macam mana persaingan, rangkum sikit perebutan 3 pelumba ini. Syafiq Rasul, Syafiq Rosli, Adib Rosli. Kalau kita lihat dari awal perlumbaan, awal musim Harmi, di mana Syafiq Rasul yang memang kita lihat sentiasa ada di atas. Dan Syafiq Rasul dan juga Syafiq Rosli. Tapi Adib yang tiba-tiba muncul sewaktu pusingan kelima, pusingan keenam dan juga pusingan yang ketujuh, di mana di awal-awal perlumbaan di mana kita lihat di mana Adib ini hanya menaiki podium sewaktu pusingan yang keempat dengan berkedudukan di tempat yang kedua, manakala tidak menaiki podium sewaktu pusingan kelima, di tempat kedua pada pusingan yang keenam dan juara pada perlumbaan semalam. Dan ini yang kita katakan persaingan sengit di antara 3 pelumba ni. Selalu kita lihat Syafiq Rasul dan juga Syafiq Rosli, tetapi dari belakang Adib yang mengejar dengan 3 pelumba ini, 3 pertembungan, 3 mata sahaja Hami, cukup rapat. Hari ini siapa yang menang? Beliaulah juara keseluruhan CP125. Ya, kerana kalau kita lihatkan rapat itu dia agak terbuka kerana tidak ada seorang pelumba pun yang menguasai musim ini dalam CP125. Syafiq Rasul dengan 107 mata, Nasha tempat yang pertama, dia hanya sekali saja menang pada pusingan yang kedua. Syafiq Rosli menang 2 kali pada pusingan kelima dan keenam,
tapi dia DNF pada perlumbaan semalam. Ya. Membolehkan Adib Rosli menang dengan satu kemenangan musim ini. Lagi 3 kemenangan adalah milik Hafizah Rofa, Syafiq Aiman Fauzi dan juga Alif Daniel Muhammad Asri. Jadi rapat sekali untuk semua. Ada battle ataupun saingan 1, 2 dan 3 antara Syafiq Rasul 107 mata, Syafiq Rosli dengan 106, 104 mata Adib Rosli. Tapi tempat keempat dan tempat yang kelima juga rapat di antara Hafizah Rofa dan Faris Hafiz Abdul Rahman, 73 dengan 72 mata. Okey, kita bersama dengan Daniel terlebih dahulu di bawah sana. Silakan Daniel. Alright, anda bersama saya di grid sekarang ni dengan Syafiq Rosli. So, Syafiq, nampaknya semalam unfortunately ada terjatuh tapi masih ada peluang besar untuk menang championship. So, apa plan Syafiq untuk race ni? Plan saya habiskan race dengan selamat dan try podium. So, memang nak fight untuk win ke asalkan Seorang habis race? akan target nak win yang fight overall dan tengok siapa kan, insyaAllah try the best. Good luck Syafiq. Okay, kita sekarang akan pergi ke belakang untuk interview Syafiq Rasul. So ada dekat petak 11 ni, nombor 22 Syafiq Rasul. So Syafiq, beri kita tanya sekejap. Okay, so sekarang ni championship memang ada peluang yang besar. Tapi unfortunately tak dapat shoot out tadi. So sekarang ni rasanya dari petak 11, apa plan untuk Syafiq untuk menang championship? Plan saya pada perlombaan hari ini, saya akan cuba untuk berada di hadapan lah, untuk take point sebanyak yang mungkin dengan pelumba maju motor dan Waipang. Kedua-dua mereka ni nampak memang mahu untuk nampak konsentrasi yang tinggi pada kedua-dua pelumba ini. Tapi antara kedua-dua ini kelebihan sikitlah kepada Syafiq Rosli sebab dia menang 2 kali di sini, pusingan kelima dan pusingan yang ke-6 berbanding Syafiq Rasul dengan satu kemenangan pusingan yang kedua. Kita kembali dengan seorang lagi mencabar sebelum kita berkata lagi mengenai perkara ini. Okay, sekarang bersama saya di grid dengan Adib Rosli. So semalam Adib finish yang sangat baik. So sekarang ni championship memang ada peluang besar sangat. Sekarang ni di petak 2, apa plan Adib? Saya plan untuk cari tempat yang terbaik lah, di mana ni adalah perlombaan yang terakhir. So saya cuba buat yang terbaik untuk tim dan juga kru-kru saya. Okay, gelar Adib. Okay, kita kembali semula dengan Harmi dengan Nasha. Jangan ke mana-mana, selepas ini aksi perlumbaan pusingan terakhir bagi kategori CP125. Bertemu semula kita dalam aspirasi Kart Prix. Apakah kesudahan kategori ini? Siapa bakal membawa pulang mahkota kejuaraan sulung bagi kategori CP125 yang diperkenalkan tahun ini? Mari kita saksikan semula perlumbaan terakhir CP125 musim 2020. Mereka akan dilepaskan 8 pusingan untuk perlumbaan CP125. Mereka dilepaskan sekarang. Mulaan yang baik dia perlukan untuk pelumba dan strategi mereka untuk berada di kelompok hadapan dengan bantuan dari rakan-rakan yang lain. Seorang pelumba yang gagal untuk memulakan perlumbaan di belakang sana, tapi di hadapan kita berikan tumpuan kepada 3 pelumba yang terutamanya. Tapi permulaan Syafiq Rosli daripada petak belakang, dia bermula dari petak yang ke-7, Syafiq Rasul petak yang ke-11. Keluar nanti akan suka. Dalam situasi sekarang ini, pelumba-pelumba, 3 pelumba ini sebenarnya tidak boleh terlalu jauh dengan pelumba yang depan. Jika ada satu gap, itu yang akan merugikan. Tapi mereka juga perlu berhati-hati kerana 3-3 ini perlu mencari semaksimum mata yang boleh untuk bergelar juara. Tapi kalau kita lihat kat sini, di mana peranan rakan sepasukan yang memainkan peranan yang sangat penting seperti yang dilakukan oleh Syafiq Aiman. Syafiq Aiman yang menutup Adib Rosli dan juga Syafiq Rosli untuk melepaskan Syafiq Rasul yang sekarang ini berada di hadapan di tempat yang pertama melepasi Syukran Aizat.
sekarang ini kita lihat di manakah kedudukan Syafiq Rosli dan juga Adib. Adib ada jauh sikit di belakang, tapi Kadi Ashraf Mahmud yang berada di hadapan. Ini 50 rasukan Aizat yang diberikan amaran. Tapi di hadapan kita lihat Kadi Ashraf Mahmud akan sampai nombor 18 atau 28 saya rasa. 28. Kadi Ashraf Mahmud di tempat pertama, Syafiq Rasul yang ada kelebihan di antara 3 pelumba ini, kerana Syafiq Rasul tempat yang kedua, Syafiq Rosli tempat yang ke-11, Adib Rosli tempat yang ke-13 buat masa ini. Jadi advantage pertama kepada Syafiq Rasul yang berada di hadapan sekarang. Syafiq Rasul adalah pendahulu keseluruhan 107 mata. Oh, Syafiq terjatuh. Jatuh. Syafiq terjatuh. Itulah Syafiq Rosli yang terjatuh. Dan kita lihat Syafiq Rosli. Syukran juga terjatuh di sana. Dan Syafiq Rasul adalah pelumba yang terjatuh di hadapan. Kita akan lihat nanti kembali siapa yang terjadi. Syafiq Rosli. Nampaknya Syafiq Rosli yang melepasi sekarang ini. Syafiq berada di kedudukan di tempat yang ketiga. Syafiq Rasul terjatuh. Ya, Syafiq Rasul dia nombor 22, dia yang terjatuh, menggeleng kepala sekarang Syafiq Rasul. Tapi ada 6 pusingan lagi untuk Syafiq Rasul cuba mengejar. 6 pusingan lagi. Dia perlu apa yang kita lihat, apa yang berlaku. Dua pasukan yang sama ni, mereka mungkin adakah mereka Syafiq adalah pelumba di hadapan. Syafiq Rasul yang telah terjatuh terlebih dahulu. Beliau yang terjatuh menyebabkan dua lagi pelumba rakan pasukannya pun terjatuh. Ya. Kerana kita lihat dengan berbaki 3 pusingan ini, kita masih lagi menumpukan siapakah juara. Tapi kelebihan memang kepada Syafiq Rosli kerana Syafiq sekarang ini berkedudukan di tempat yang kedua. Ya, Syafiq Rosli di hadapan dan Adib agak jauh ketinggalan sekarang ini. Adib adalah 47 saat, semakin jauh Adib di belakang. 3 pusingan lagi ditamatkan. Oh, apa yang dia cuba? Isyarat untuk kerana motosikalnya mengalami masalah. Jadi Faris cuba untuk memberhentikan Saiful Azhari kerana ini kalau beliau tidak berhenti, ini memang akan membahayakan pelumba-pelumba yang lain, akan menyebabkan jika ada tumpah minyak, jika ada. Dan pada kedudukan kebiasaan dalam perlumbaan pun kita tahu jika berlaku perkara begini dan kedudukan ini dikatakan black flag atau garis hitam untuk pelumba. Tapi buat masa ini nampaknya. Tapi Harmi, kalau kita lihat sebenarnya Syafiq juga perlu berjaga-jaga kerana dia berada dalam satu kelompok kumpulan yang agak besar. Kerana tugas dia adalah untuk berada di depan Adib. Dan sekarang ini kalau kita lihat memang Syafiq berada di kedudukan di tempat yang kedua. Tapi pelumba-pelumba yang lain ini juga ingin menang. Dan cuba untuk menjadi pengacau kalau kita lihat dalam perlombaan ini. Tak nampak di mana Adib memang meninggalkan agak jauh sekarang ini. Jadi tempat kita kepada Syafiq Rosli dengan masuk 2 pusingan lagi akan tamatkan dengan Syafiq Rosli yang berada di dalam kelompok hadapan ini. Dia bersebelahan dengan itu adalah Kasih. Dan sudah black flag telah digibarkan pada pelumba ini untuk keluar. Dia panggil bendera hitam dengan nombor motosikal, bermakna nombor tersebut nombor 17 diarahkan keluar. Dan dia telah pun ke tepi sekarang ini. Dan ini adalah Adib ketinggalan agak jauh dalam perlombaan kali ini. Adib di tempat yang ke-7 dengan 62 saat. Semakin jauh Adib tinggalkan ya. Maka tadi 3 saat lebih, sekarang dah lebih 6 saat. Maksudnya makin walaupun perlombaan masih lagi ada Syafiq Rasul pun di tempat ke-15. Syafiq Rosli sekarang yang kita lihat. Syafiq yang sekarang ini memimpin perlumbaan bagi CP125 ini. Tapi apa yang kita lihat berbaki 2 pusingan ini, macam-macam boleh berlaku. 1.5 pusingan macam-macam boleh berlaku. Kita boleh nak cakap kita boleh ketahui suatu bendera checker flag dikibarkan saja. Tidak mahu terlalu awal untuk kita berikan keputusan. Tapi sekarang ini berkedudukan baik adalah Syafiq Rosli. Dalam kumpulan ini pun di mana saja dia berada dalam kumpulan ini, dia akan bergelar juara kerana dua pencabar terdekatnya jauh di belakang. Dan pada kedudukan sekarang ini, Hafizah Rofa yang cuba untuk memenangi perlombaan ini adalah perebutan keseluruhan nampaknya antara 2 pasukan ini, Wawai Pang dan juga Wan SOX. Itu yang kita akan lihat kerana ada 2 pelumba Wan SOX di hadapan, 2 pelumba Wawai Pang juga dalam kumpulan ini, bermakna kejuaraan keseluruhan. Dan kita ada seorang pelumba dari pasukan ELF, Ya, Koyoko Honda KC Racing.
Adib dikenakan amaran kerana dia melepasi garisan had pada Lita di selekor yang terakhir tadi. Tapi ini adalah pusingan terakhir. Ya, pusingan yang terakhir. Kalau sekarang ini memang kita lihat kejuaraan dimiliki oleh Syafiq Rosli, tapi kita akan tunggu. Syafiq Rosli berkedudukan baik sekarang ini dengan Adib Rosli tempat yang ke-6. Adib terlalu lama tadi dia berada bersama dengan Syazul Naim, saya rasa. Ya, di belakang. Dan sekarang ini adalah saat yang dinantikan oleh Syafiq Rosli, tapi ada berapa pusingan, ada berapa selekor saja lagi. Semalam nasib tidak menyebagi Syafiq, dia terjatuh pada kedudukan baik sebagai pendahulu, kehilangan mata, tidak ada mata yang dikutip pada pusingan yang ke-7. Sekarang ini dia di pusingan yang ke-8 berada dalam kelompok hadapan ini, kelompok yang sudah cukup baik untuk dia mencari keseluruhan. Dia tidak perlu untuk kejar di hadapan, dia melepaskan dalam pelumba, mungkin tidak mahu untuk mengambil risiko yang tinggi kerana di hadapan adalah pelumba pasukan Wawai Pang yang berjaya sampai tempat yang pertama. Kedudukan keseluruhan bagi perpasukan menjadi taruhan dengan Kari Ashraf Mahmud berjaya menang. Hafizah Rofa tempat yang kedua, Syafiq Aiman di tempat yang ketiga dengan Syafiq Rosli di tempat yang keempat. Dan bolehlah kita katakan dia adalah juara pertama CP 125. Perlumbaan berakhir dengan penuh dramatik apabila kedudukan 1 dan 2 perlumbaan dimenangi pelumba Yipon Yamaha Wawai Pang Racing, Muhammad Khairi Ashraf Mahmud dan Muhammad Faris Hafiz Abdul Rahman. Muhammad Hafiz Arofa dari pasukan 1XOX TKKR Racing Team menamatkan perlumbaan di tempat ketiga. Selepas pertarungan sengit sepanjang tahun 2020, Muhammad Syafiq Rosli dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor muncul sebagai juara keseluruhan biarpun hanya menamatkan perlumbaan di tempat kelima. Tahniah buat Syafiq Rosli dan tahniah buat semua pelumba kerana telah mempamerkan aksi luar biasa sepanjang musim 2020 ini. Dengan itu, sampai di sini saja Aspirasi Kart Break episod kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episod terakhir Aspirasi Kart Break 2020 minggu hadapan di mana kita bakal melihat sorotan perlumbaan kategori persendirian Petronas Sprinter Pro Cup dan kategori Premier CP 150. Sama dengan pemenang keseluruhan bagi CP 125 untuk 2020.